Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat hikun beramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita tambahkan ilmu kita, dan kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri ganjaran yang lebih baik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Jadi malam yang pertama selepas pada kita buka sekolah. Pada kita buka sekolah, jadi kita malam pertama kita mengaji. Kita ada belakang tak? Bagi belakang. Ada hak tak tahu kata minggu ni minggu siapa? Ada tak? Jadi minggu ni gila ke ustaz untuk muzakarah ilmu ataupun kuliah maghrib pada minggu ni. Kok ni sikit apa ni? Nampak takut. Ada lagi bawah. Berak. Mai kok ni sikit apa? Tak penuh. Habis dah tak ada dah ni. Okay, ada lagi duk sesak kat bawah. Ada lah. Alhamdulillah. Kita mengaji, sambung hak yang kita mengaji dulu, iaitu duk muka 4. Orang ada buku, ada kitab, kita tengok muka 4. Muka 4 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 7. Baris yang ke 7. Temu tak? Temu. Baris yang ke 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi umuri dawai. Tiada mengetahui. Ustaz baca lalu dah. Tak ujikan masa. Tiada mengetahui mereka itu akan bahawa ayat Al-Quran dan hadis mutawatir. Tiada mengetahui. Apa maksud tiada mengetahui? Mana tidak tahu. Siapa dia yang tidak tahu ni? Mereka itu iaitu mereka yang kita gustai hak yang kita mengaji dulu, iaitu orang yang ingkarkan Al-Quran dan hadis. Gunakan Al-Quran dan hadis dalam menggunakan dalil berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi mereka ini ni seperti puak ana yang lepas kita belum ada ni kita belajar, iaitu puak Jahmiyah, puak Mu'attilah, puak Mu'tazilah ni mereka ni tak gunakan akal lebih daripada guna Al-Quran dan hadis. Hai faham samkan setik panya ataupun semua lebih daripada Al-Quran dan juga hadis. Sebab apa mereka ini ikan ini? Mereka tiada mengetahui mereka itu akan bahawa ayat Quran. Mereka tak tahu kata ayat Al-Quran dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Ayat Quran kita tidak.
Nah, ayat Quran iaitu ayat yang kita duk baca di dalam semaya tu ayat Quran. Nah, lepas tu jadikan nas ataupun dalil bagi kita buat amal ibadat, bagi kita berkaitan dengan akidah dan lain-lain lagi tu. Dan juga hadis mutawatir. Biasa dengar mutawatir. Hadis kita faham hadis mutawatir. Apa dia mutawatir? Hadis biasa mana mutawatir ni? Hadis mutawatir makna hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang ramai yang riwayat hadis ni. Nah, lepas tu hadis ni hadis apa ni? Orang yang riwayatkan hadis berturut-turut. Nah, berlapis-lapis, tak ada kerak, tak ada kata putus dah. Nah, sepengah berita satu berita, orang yang riwayat berita tu ramai. Nah, sepengah berita lah ni, berita virus corona. Tiap-tiap cong royak belaka. Nah, maknanya berita tu satu saja tapi orang yang juru royak tu banyak. Nah, dia banyak maknanya hadis ataupun berita tu adalah berita yang mutawatir panggil. Raingan kau. Satu kau tu royak banyak cong. Nah, banyak orang yang royak. Lepas tu benda super belaka. Bukan kata berita tu orang royak ramai, lepas tu ni cong ni royak lagu ni. Super dengan cong 7 royak atau orang sakit virus corona 5 orang hari ni. Cong 3 royak 3 orang. Cong 4 royak 10 orang. Jadi tak betul. Tak betul tu maknanya bukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir makna orang royak ramai dan semua hak yang royak tu super belaka. Tu panggil mutawatir. Jadi kalau istilah pengertian hadis mutawatir ni iaitu seperti mana yang kita tahu saat ni iaitu banyak orang riwayatkan hadis. Dan mustahil pula orang nak royak tu kecek dusta, kecek bohong. Kalau ramai setara mana pun tapi ada orang yang royak tak betul, bukan orang panggil mutawatir. Mutawatir semua, kalau 10 orang royak berita satu, super belaka. Tak ada dusta. Tu panggil mutawatir. Habis Faham dah hadis mutawatir tadi. Sama lagi bahkan hadis ahad. Bahkan hadis ahad. Apa dia makna bahkan? Apa maksud bahkan? Bukan bahkan. Apa? Bahasa Melayu ni panggil. Kita duk kecek juga tapi kita nak guna tak kena. Bukan tetapi bahkan makna benda yang lebih lagi. Bahasa dia panggil jing pai kuanan. Benda lebih pada tu lagi. Lebih pada hadis mutawatir bahkan istilah bahasa Melayu baru ni ia tak guna bahkan, guna malahan. Guna malahan dalam buku, dalam kitab ia guna malahan. Hadis ahad. Hadis ahad pula. Apa maksud hadis ahad? Hadis ahad iaitu hadis yang diriwayat oleh rawi lebih kurang 1, 2, 3 orang. Tak sampai darajat, tak sampai peringkat hadis mutawatir. Hadis mutawatir orang yang riwayat hadis tu ramai.
Tapi hadis ahad lebih kurang dalam 3 orang. 3 orang. Lepas tu Ustaz nak tanya kita, mana lebih baik daripada satu berita ataupun satu hadis tu orang wayak ramai dengan orang wayak 3 orang? Hak mana faham nak cerita panggil kepercayaan? Orang ramai. Sebab dia orang ramai wayak berita tular, lepas tu betul belaka, faham nak cerita kong kau tu banyak. Tu orang panggil hadis mutawatir kat ni. Kalau hadis ahad, hadis yang orang wayak, orang ringan kau tu duduk dalam 3 orang. 3 orang, 2 orang. Makna sikit sangat. Apa kait hubungnya dengan hadis mutawatir dengan hadis ahad ni? Manalah. Apabila menerima akan dia oleh umat, apabila menerima akan dia oleh umat. Apabila makna bila menerima akan dia. Mereka itu terima. Mereka itu siapa ni? Oleh umat. Oleh umat, iaitu umat apa? Umat Islam. Nascaya memberi faedah. Nascaya memberi faedah. Jawab kepada apabila. Apabila mereka itu terima dengan hadis mutawatir dan bahkan hadis ahad tu juga boleh terima, nascaya memberi faedah. Faedah ke apa tu? Faedah ia akan ilmu yang bangsa yakin. Akan ilmu yang bangsa yakin. Ilmu apa yang bangsa yakin? Ilmu berkaitan dengan akidah. Ilmu berkaitan dengan kepercayaan. Ilmu berkaitan dengan ilmu tauhid. Ilmu hak yang kita percaya atas satu-satu perkara. Sama ada akidah ataupun kepercayaan kita tu terhadap benda yang kita nampak, ataupun benda yang kita tak nampak. Seperti apa benda yang kita tak nampak? Iaitu malaikat. Nampak tak malaikat? Tak nampak. Tapi kita ada satu kepercayaan, percaya kita terhadap malaikat. Sebab apa kita percaya? Sebab ada apa? Ada nas ataupun ada dalil yang suruh kita, yang memerintah kita, suruh kita percaya kepada malaikat. Walaupun benda tu benda yang kita tak nampak, kita kena percaya. Tapi tu kita duduk atas dunia ni sama ada kita percaya benda yang apa? Yang gaib dan juga yang zahir, yang hak nampak. Hak nampak biasanya kita percaya benda yang ada depan kita ataupun benda yang kita nampak. Kita nampak kata ada orang jalan atas. Ada orang jalan maknanya kita percaya kata ada orang. Kita nampak bayar. Bayar waktu gelap. Kita percaya kata ada muka, ada benda. Sama ada manusia ataupun bukan manusia. Tu benda yang nampak. Lepas tu benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak ni kalau Tuhan tak memerintah, Tuhan tak wayak dalam Quran dan Nabi tak wayak dalam hadis Nabi,
Kita cerak kita tak percaya. Sebab benda ni benda yang kita apa? Benda yang kita tak nampak, benda yang kita kena apa ke? Kena yakin satu-satu perkara. Nak yakin lagu mana? Iaitu Tuhan apa ni? Ada laktan, ada dalil kata, tu ada benda sungguh. Supaya dengan ada Tuhan, ada Allah. Benda tu benda nampak tak? Benda tak nampak, tapi benda yang ada nas, ada dalil yang Tuhan sebut dalam Quran, suruh percaya kata Allah ada. Mana? Qul huwallahu ahad. Tuhan hajar kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad hajar kepada umat dia, kata Allah ada. Ada apa tu? Ada satu. Kalau Tuhan tak hajar, Tuhan tak sebut, cerak benda tu benda yang mustahil bagi orang yang ada akal ni, orang mistik panjang tu nak percaya kepada benda yang tak nampak. Sampai nak wiasat, ahli sains dia tak percaya apabila dia tak nampak dengan mata dia sendiri. Nak wiasat ni dia mai panggil apa, mai cerต่อสิ่งที่ไม่เห็นกับตาไม่ทดสอบไม่ทดลองsupaya Allah, malaikat, dia tak percaya kata Allah ada, malaikat ada. Sebab apa? Benda tu benda yang tak nampak, benda yang nak sampat, nak tepuh tak boleh. Lalu tu dia tak percaya. Bila dia kata benda tu benda ada, apabila dia boleh tengok, dia sampat kata boleh. Ada sungguh. Tu. Jadi mana cidik lagi kita orang biasa dengan orang nak berhiasan. Kita lagi lah. Sebab kita ni walaupun guna akal, kita ada satu lagi benda yang tinggi pada akal lagi, itu orang panggil kita gunakan nakli. Nakli iaitu dalil yang mari daripada Allah sendiri dan juga mari daripada Nabi. Hak ni kita nak cari setipannya tak boleh. Dalil nakli kita nak guna setipannya tak boleh. Sebab itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena guna dua bentuk dalil ataupun rubah. Di segi ilmu akidah ni, iaitu gunakan dalil nakli dan juga dalil akli. Akal. Tapi kok yang duk jadi masalah, duk jadi sesat. Supaya dengan apa ni Jahmiyah, buat mana lagi Mu'attilah, Mu'tazilah ni, dia cai setipan yakon lebih banyak ataupun dia guna kok ni saja. Dia guna dalil nakli tu guna sikit saja. Tu waktu dia jadi panha, duk jadi masalah. Jadi bagi orang yang beriman, orang yang ada akal orang yang mempunyai akal yang waras, akal yang sempurna ni, walaupun hadis tu hadis ahad. Hadis ahad ni iaitu hadis yang orang boyak sikit sangat saat ni. Kalau boyak kata benda tu berkaitan dengan akidah, walaupun hadis tu hadis ahad, orang umat Islam boleh guna dah, memberi faedah kepada mereka dah. Hai prayuk puak yang mempercayai tentang hadis dan juga Al-Quran. Walaupun orang boyak seorang dua orang. Seperti hadis berkaitan dengan akidah, tapi orang yang ringan tu seorang saja ataupun dua orang, tak ramai. Maknanya boleh guna dah. Boleh guna dah. Tak mesti ramai. Tapi puak yang tak percaya, tak siguna, buat hari hadis
Gapo hadis molek tahu mana pun, orang wayak ramai tahu mana pun, tak boleh gapo tak memberi faedah pada mereka. Okay. Boleh faham ni? Sama lagi ilmu yang bangsa yakin pada sisi jumhur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sisi iaitu pada kaum jumhur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu jumhur perak jumhur ini iaitu ramai. Ittifaq ramai. Supaya dengan panggil siang sonyai panggil. Suara jumhur maknanya kalau dalam satu majlis tu ada orang 10 orang, 9 orang nampak nampak kata benda ni benda yang lagu ni. Supaya orang 9 orang lagi tu percaya kata betul belaka. Maknanya boleh guna lah. Tu makna jumhur. Siang sonyai. Makna suara yang muktamad, suara yang besar. Walaupun orang tu suara dia apa? Walaupun orang tu orang yang alim ataupun orang tu orang yang besar tapi suara-suara suara tu yang nampak lagu tu. Panggil benda tu benda yang tidak boleh nak guna. Supaya dengan orang tu pacung dari siapa ke apa tu. Pacung ataupun sorak ke apa. Siapa yang nampak lagu ni? Pakai akik tangan. Ada suara tak nampak. Walaupun suara tu jadi orang besar tahu mana pun. Tak boleh guna hak suara tu. Nak guna hak ramai. Tu panggil jumhur. Jumhur umat Muhammad. Jumhur umat Muhammad iaitu umat Nabi kita ni. Suara yang besar. Bahkan ia satu bahagian daripada dua bahagi hadis-hadis yang mutawatir. Bahkan ia satu bahagian daripada dua bahagian hadis-hadis yang mutawatir. Apa maksud? Bahkan pula ni. Ia satu bahagian daripada dua bahagian hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir ia terbagi kepada dua bahagian. Dua bahagian. Iaitu mutawatir lafzi dengan mutawatir amali. Ini Pak tinggi sikit lah. Cuma ustaz nak royak pada kita kata mutawatir terbagi kepada dua. Tak saya hurai dengan cara panjang. Kita akan hak ini tinggi dah, pekat tinggi sikit. Dan tiada ada antara ulama salaf. Baca salaf tu. Dan tiada ada antara ulama salaf pada yang demikian itu bersalah-salahan. Apa maksud? Tidak ada. Tiada ada makna tidak ada antara ulama salaf. Ulama faham ulama? Perak ulama. Lelaki perak ulama ni. Ulama makna orang yang
Alim. Orang yang alim. Nah. Salaf. Salaf. Siapa salaf ni? Pasal bunyi nah, salaf ni. Apa dia? Salaf. Cuba wayak sikit. Salaf ke apa dia? Hak yang kita duk bunyi-bunyi ni. Ulama salaf, iaitu ulama pasti mana ulama salaf ni? Sana. Gulawe dengan salaf iaitu khalaf. Kalau tu nampak boleh buat apa ni perbezaan tu. Salah apa dia? Kok ana salah ni? Kok ana salah? Dia ada salah dengan khalaf. Kok ana salah? Tak tahu. Ulama hadu adalah ni ulama apa panggil? Ulama yang duk ada masa sekarang ni, orang panggil ulama ulama khalaf. Lalu tu apa dia khalaf? Salaf. Salaf. Salah, arti salah. Kalimah salah tu makna apa panggil? Berlalu. Berlalu benda yang dulu, hak dulu. Hak dulu. Makna kalimah dia lah. Tapi maksud salah di sini iaitu ulama terdahulu. Ulama hak dulu. Ulama mana? Ulama dulu. Ulama iaitu peringkat yang pertama selepas daripada Nabi. Generasi pertama di kalangan umat Islam yang terdiri daripada para sahabat. Mula daripada sahabat lagi. Siapa mana tu? Siapa tabi'in dan juga para imam. Sehingga siapa berapa tahun? Nak kira kata salah ni. Iaitu 300 tahun. 300 tahun daripada masa sahabat sehingga sampai 300 tahun. Tu panggil salah. Kalau khalaf daripada lepas pada tu sehingga sampai lah ni. Khalaf makna apa? Khalaf makna orang yang belakang. Belakang. Panggil ulama cun runlang. Salah panggil run selepas pada Nabi. Daripada sahabat. Panggil salah belaka tu. Tabi'in ataupun tabi'in dan juga imam. Imam Syafi'i, imam pak imam tu panggil kaum salah. Lepas tu orang belakang-belakang ni panggil duduk dalam generasi ataupun peringkat khalaf. Jadi tidak ada antara ulama salaf, ulama hak dulu tu yang pada yang demikian itu bersalahan. Tidak ada bersalahan. Makna sepakat belaka. Tak ada makna ada kepercayaan terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis terhadap ilmu akidah ni. Cuma ada sebahagian sepengah kumpulan yang sesat ni lah, Mu'attilah, Mu'tazilah tu yang mendahului dalil akli lebih daripada dalil nakli.
Boleh faham ni sampai sekarang ni. Jadi kesimpulannya mereka itu iaitu orang yang sesat, orang yang tidak mempercayai tentang Al-Quran dan juga sunnah, walaupun wahai hadis tu hadis yang sahih setara mana pun, dia tidak gunakan hadis tu sebagai dalil bagi ilmu akidah ataupun ilmu yang bangsa kepada yakin. Walaupun benda tu benar molek setara mana pun, jadi dia tidak guna. Dia guna akal lebih daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi ataupun sunnah. Berkata At-Tahawi, siapa dia At-Tahawi? At-Tahawi ni nama sebenarnya iaitu Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik. At-Tahawi. Nama hak sungguh. At-Tahawi tu gelar panggil nama bangsa kepada tempat dia. Ahmad bin Muhammad bin Salamah, yang berasalnya di Mesir. Dia kata apa? Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, lepas tu artinya, dia kata dengan bahasa Arab, lepas tu tuan kita ni terjemah selalu dah. Hak yang dia kata fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya, arti apa dia? Maka bahwasanya, fa innahu, maka bahwasanya, ma salima, tiada sejahtera. Tiada sejahtera. Apa maksud tiada sejahtera? Tidak selamat ataupun tidak aman. Sejahtera, tidak selamat. Fi dinihi, pada agamanya. Maka bahwasanya tidak selamat pada agamanya. Jadi agama akan tidak jadi selamat. Agama tak jadi selamat. Sebab apa tak jadi selamat? Sebab kemungkinan akan benda tu berlaku haru-haru ataupun sesak pada masa tu ke. Lepas tu nak buat lagu mana nak sewi nak agama itu sejahtera ataupun agama itu selamat, illa man sallama lillah, melainkan mereka yang menerima ia bagi Allah azza wa jalla. Nak selamatkan agama, kena terimakan ia, iaitu kita ni bagi Allah azza wa jalla. Kita kena terima. Lagu mana terima? Makna kita kena percaya terhadap apa yang Tuhan kata di dalam Al-Quran Karim. Apa saja yang Tuhan ayat dan sebut dalam Quran, kita kena percaya dengan yakin. Jangan percaya dengan syak ataupun dengan zon ataupun dengan waham. Sebab radab iman kita tu hak paling yang tinggi sekali iaitu yakin. Betul tak?
Kita sama sikit lagi dah. Wisuk ngetah dia. Dan bagi rasulnya, ala wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi rasulnya. Jadi maksud di sini kata Imam At-Tahawi, dia kata agama tidak akan selamat, agama tidak aman, saksana cak mai pelotpai. Bila pelotpai bila tu? Melainkan yok wen mereka yang menerima ia bagi Allah Subhanahu wa azza wa jalla. Melainkan yok wen kita ni timo apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Kita kena percaya. Percaya kita iaitu percaya dengan yakin. Jangan percaya dengan orang percaya. Kena percaya dengan yakin. Mari dalam hati kita sendiri kata ini adalah Al-Quran. Makna kita kena percaya sungguh. Apa yang kita baca dalam Quran, kita kena percaya kata semua tu adalah mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu baru selamat agama. Kalau ada orang yang tidak percaya serupa dengan dalam kampung tu duk balaha kau, duk balaha, ada yang tak percaya kepada Al-Quran, ada yang percaya pada Al-Quran. Jadi apabila duk jadi lagu tu, kampung tu Islam yang ada di kampung tu tak selamat. Jadi balah. Sebab apa? Sebab tak percaya kepada Al-Quran. Dan apabila orang tu percaya kepada Al-Quran, artinya agama itu akan selamat. Begitu juga Rasul, iaitu benda yang apa saja yang Nabi kita royak, Nabi kita sebut, sama ada Nabi kita sebut dengan kecek ataupun dengan Nabi buat, ataupun dengan Nabi takrib, Nabi apa? Aku. Ataupun akhlak Nabi, sirah Nabi. Kita percaya semua tu adalah benda yang benar. Dan kita percaya dua-dua perkara tu kita akan selamat. Hak tak selamat kerana tak percaya pada dua-dua perkara ni lah. Jadi apabila kita belajar berkaitan dengan Al-Quran dan juga belajar berkaitan dengan hadis, kita kena, selain pada kita ngaji dah tu, kita kena percaya betul-betul. Habis kat tu. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Tak ada lah, gila dia Dr. Allah pula. Minggu lagi. Iaitu kita berhenti di artinya menerima ia akan segala makna Quran. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya boleh?
Buka 2 minit. Derak. Laki derak nak tanya. Tak ada pihak akan akal serebut. Ada tak wanita? Ada tak? Alhamdulillah. Nah, jadi insya-Allah lah kita akan bertemu pula pada 2 minggu lepas pada ni. Semoga apa saja yang Ustaz bagi kepada kita semua ni kita boleh ambil guna dan kita ambil sapa kepada orang yang lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.